Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pegawai-pegawai dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Mahdi, Ustazah Jannah dan pegawai yang membantu menjayakan program ini, Puan Pengerusi PT, Puan Haziah, dan Naib Pengerusinya Puan Rohana, serta ibu-ibu, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Hari ini Alhamdulillah kita diberi peluang untuk menyambung perkongsian ilmu kita mengenai poligami, hukum poligami dan hikmah disyariatkan. Mungkin kepada kebanyakan wanita bila sebut poligami agak sensitif sikit, tapi tak apa, kita perlu mengetahui hukum sebenarnya dan kenapa disyariatkan poligami, ya perempuan. Okey, hukum poligami pada asalnya harus dibolehkan. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Surah An-Nisa ayat 3. Maksudnya, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil kepada perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan hati daripada kalangan perempuan-perempuan yang lain, 2, 3 atau 4 orang. Ini menunjukkan bahawa boleh harus berpoligami. Islam tidak menyekat. Walau bagaimanapun, hukum poligami ini boleh menjadi sunat dan boleh menjadi makruh, juga boleh menjadi haram. Ini berdasarkan suasana dan keadaan individu yang ingin berpoligami. Yang pertama, apabila seorang lelaki memerlukan isteri yang lain, contohnya dia tidak cukup dengan hanya beristeri satu, atau isteri pertamanya sakit atau mandul, sedangkan dia ingin amat menghendaki anak, dan kemudian dia merasa mampu untuk berlaku adil di antara isteri-isterinya, maka hukum poligami ketika itu adalah sunat. Ini kerana mempunyai kebaikan serta maslahah syarak. Ramai sahabat Nabi SAW yang berkahwin lebih daripada satu. Yang kedua, sekiranya poligami itu bukan kerana keperluan, tetapi hanya untuk menambahkan keseronokan semata-mata, dan dia meragui ataupun dia syak kemampuannya untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya, maka ketika itu hukumnya adalah makruh. Ini kerana poligami itu bukan kerana keperluan, dan boleh jadi ekoran daripada perkahwinan itu akan memberikan kemudaratan kepada isterinya disebabkan tidak mampu untuk berlaku adil terhadap mereka. Nabi SAW bersabda, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Kerana dia ragu untuk berlaku adil di antara isteri tersebut, maka tak
perlulah dia untuk berkahwin, tinggallah. Tak payahlah dia berpoligami. Cukuplah dengan seorang saja. Okey, yang ketiga, jika seorang lelaki yang ingin berpoligami merasa zon ataupun yakin, zon ni lebih daripada ragulah, lebih daripada syak, 70% macam tu, ataupun dia pun rasa yakin dia tidak mampu untuk melakukan keadilan terhadap isteri-isterinya, boleh jadi kerana kemiskinan atau kelemahannya, ataupun dia tidak dapat mengawal kecenderungannya, maka hukum poligami pada ketika itu ialah haram. Haram dia berpoligami sebab dia yakin dia tak dapat melakukan keadilan di antara isteri-isteri. Maka hukum poligami ketika itu ialah haram, kerana ia akan memberi mudarat kepada orang lain. Nabi SAW telah bersabda, la darara wa la dirar. Tidak harus melakukan kemudaratan dan tidak harus saling memudaratkan. Jadi yakin dah dia tak dapat nak melakukan adil, tak payahlah berpoligami. Nanti akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Okay. Wajiblah diketahui bahawa sekiranya suami mengahwini isteri kedua atau ketiga dalam dua keadaan terakhir tadi, iaitu dalam keadaan makruh ataupun dalam keadaan haram, akad tersebut adalah sah. Sah dia kahwin, tetapi haram ataupun makruhnya itu mendapat dosa. Dia berdosa, tapi akadnya sah. Puan-puan sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan keadilan kepada isteri-isteri? Keadilan yang diwajibkan ke atas suami yang berpoligami ialah keadilan di segi nafkah, keadilan di segi tempat tinggal, keadilan tempat tidur, giliran bermalam, contohnya pergaulan yang baik di antara isteri-isteri. Jangan di rumah pertama layanannya agak garang, tetapi di rumah kedua kerana muda mungkin, cantik mungkin, maka lain pula caranya. Tak, pergaulan mesti baik, semua sama. Yang kelima, kewajipan sebagai seorang suami. Apa yang diwajibkan ke atas suami ataupun tanggungjawab suami, mestilah adil. Sama ada di rumah pertama, kedua, ketiga atau keempat. Kalau di rumah pertama dia sanggup menolong, maka di rumah kedua pun sanggup juga dia membantu dalam urusan rumah tangga. Jangan pilih kasih maksudnya, tetapi hati mungkin perasaan kasih sayang tu mungkin tak boleh dipaksa lah. Kerana seorang isteri itu adalah ibarat tempat tinggal kepada suami. Ya. Jadi kalau tempat tinggal itu selesa, maka suami akan rasa selesa. Tapi kalau layanannya tak baik, sudah tentu lama-lama akan terluka, tergoris juga. Jadi masing-masing kena jaga tanggungjawab dan tanggungjawab dan tugas masing-masing. Masing-masing kena bermuhasabah diri. Kenapa suami aku macam ni, atau kenapa isteri aku macam ni? Kena muhasabah dan akui kelemahan kita. Jangan kita ego, kita tak salah, isteri kita yang salah, ataupun kita tak salah, suami kita yang salah. Tak boleh. Masing-masing kena, kata orang, bermuhasabah. Boleh faham ya, puan-puan? Okey. Hikmah disyariatkan poligami. Kenapa disyariatkan poligami? Sebab dia sedikit sebanyak adalah berlawanan juga dengan hati seorang perempuan. Tetapi sebenarnya
ada hikmahnya. Pertama, untuk menjaga kesucian fitrah semula jadi manusia daripada terjerumus ke dalam perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kerana dia berkenan sangat kepada yang kedua, maka dah tak dapat tidak lagi dah daripada dia simpan tanpa sah ataupun terjerumus ke dalam zina dan seumpamanya, maka Islam mengharuskan berpoligami. Keadaan yang kedua, untuk mengelakkan wanita daripada diburu oleh lelaki yang tidak bertanggungjawab. Katakan seorang perempuan itu terlalu cantik, terlalu menarik, semua orang lelaki berkenan, maka keselesaan ataupun keselamatan dirinya agak tak terjamin. Jadi ketika itu sekiranya ada seorang lelaki yang sanggup menjaga keselamatan dia, mengawal diri perempuan tersebut, maka diharuskan, boleh, boleh dia kata orang untuk berpoligami. Okey, kita nak mengenali pula, memahami pula keadaan yang bagaimana yang dibenarkan, yang membenarkan poligami. Okey, pertama, lelaki yang mempunyai keinginan yang tinggi terhadap wanita, terhadap isterinya, tetapi isterinya enggan atau sakit. Suami ni ada keinginan tapi isteri ni malas melayan, malas melayan, tak mahu melayan, sama ada iaitu tak mahu ataupun sakit. Ketika itu keadaan membenarkan poligami. Yang kedua, sekiranya berlaku bilangan wanita melebihi bilangan lelaki. Katakan ada bancian mengatakan perempuan satu negeri itu terlalu ramai, maka ketika itu haruslah lelaki berpoligami untuk menyelamatkan perempuan di negeri itu. Okey, yang ketiga, sekiranya isteri telah berobat tidak dapat melahirkan anak sedangkan suami amat mengingini, maka bertolak ansurlah isteri, izinkanlah, biarlah suami berkahwin, dan sekiranya dapat anak, ibarat anak kita jugalah, ya, anak tiri itu anak kita lah. Perlunya kita kena layan dengan baik. Okey, yang keempat, untuk menjaga masyarakat daripada berlakunya segala kerosakan dan kecurangan, daripada masyarakat Islam ni imejnya terbuka, tercalar kerana lelakinya agak kata orang curang atau sebagainya, maka ketika itu diharuskan berpoligami. Jadi perempuan mestilah faham kenapa Islam mengharuskan dan mensyariatkan poligami, bukan kepada semua orang tetapi orang yang mampu sahaja. Perempuan yang dikasihi sekalian, tajuk berikut ialah rukun nikah. Rukun nikah. Nikah mempunyai 5 rukun, iaitu pertama sirah, kedua bakal isteri, tak boleh kata isteri lagi, belum akad nikah lagi, bakal suami, yang ketiga, yang keempat wali, dan yang kelima 2 orang saksi. Sirah perempuan, bukan sin, bukan dengan sin tapi dengan sa. Sirah, sa ya ghain tak marbuthah, itu sirah. Walaupun dalam ejaan Rumi S semuanya sama ada sin ataupun sa, tapi di sini sirah dalam bahasa Arab, sirah. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan sirah? Sirah ialah lafaz ijab dan qabul. Lafaz ijab dan qabul. Juru nikah ataupun wali, saya nikahkan engkau sebulan, itu lafaz ijab. Kemudian pengantin lelaki akan jawab, saya terimalah nikahnya, sekian. Itu qabul.
Jadi sirah adalah lafaz ijab dan qabul. Ya. Macam orang dalam bahagian jual beli pun, saya jualkan barang ini pada puan dengan harga gini, maka jawabnya, qabulnya adalah saya beli. Itu ijab dan qabul. Dalam semua akad mesti ada ijab dan qabul. Okey, apa hikmah disyariatkan sirah ni? Apa hikmah? Kenapa nak kena ada sirah? Kenapa nak kena ada ijab dan qabul? Pertama, perkahwinan memerlukan kerelaan. Kena rela. Kahwin ni tak boleh paksa. Kalau paksa nanti, juru nikah datang, pengantin lelaki tak datang. Sebab tak berkenan. Ataupun berubah hati. Jadi perkahwinan memerlukan kerelaan, rela. Sirah ni adalah dalil atau bukti yang nyata yang menunjukkan rela. Jadi bila orang tu rela, dia akan katalah, saya terimalah nikahnya. Ya? Itu makna lafaz itu adalah menunjukkan perasaan ataupun hatinya. Korang boleh faham kan? Okey. Rukun pertama sirah ni, dia ada syarat-syarat dia. Pertama, sirah nikah ni, pertama hendaklah menggunakan lafaz nikah ataupun kahwin. Wali akan kata, saya nikahkan engkau, atau saya kahwinkan engkau. Tak boleh kata saya satukan engkau, saya pertemukan engkau, saya cantumkan engkau. Tak boleh, ya. Mesti lafaz tu adalah lafaz nikah ataupun lafaz kahwin. Yang kedua, lafaz ijab qabul hendaklah disebut secara jelas dan terang. Kena sebut secara jelaslah. Kata orang, sekiranya wali berkata, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Jelas ke perempuan? Tak jelas kan? Kemudian pengantin lelaki jawab, aku terima. Tak jelas, tak terang. Kena sebut betul-betul, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Siapa nama? Sebut. Rohani contohnya. Ya. Dan seterusnya, habiskanlah lafaz akad tadi. Jadi yang lelaki pun kena saya terimalah nikah rohani, seterusnya. Okey. Itu lafaz ijab dan qabul hendaklah disebut secara terang dan jelas. Jangan kata saya kahwinkan kau dengan salah seorang daripada anak perempuanku, tak boleh, tak sah. Okey. Yang ketiga, ijab dan qabul bersambung. Bila wali ataupun juru nikah sebagai wakil wali itu mengatakan, saya nikahkan kau Yusuf bin apa-apa contohnya, dengan siapa-siapa, dengan mas kahwin gini. Terus pengantin lelaki menjawab, saya terimalah nikah si fulan itu. Tak boleh bila lepas ijab tu pengantin lelaki bangun pergi minum air ke, makan dulu ke, pergi ke tandas dulu ke, diam, lepas tu baru nak jawab. Itu kan tandanya tak bersambung. Mesti kena bersambung. Macam mengucap syahadah lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus kena kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh pagi ni asyhadu an la ilaha illallah, petang garang baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah itu tak sah. Okey. Jadi kita dah faham dah tadi sambungan dia ada lagi, ya. Yang pertama tadi, akad tu mesti kata orang gunakan lafaz nikah dan ataupun kahwin. Yang kedua, lafaz ijab qabul hendaklah disebut secara jelas dan terang. Yang ketiga, ijab dan qabul bersambung. Yang keempat perempuan, wali dan pengantin lelaki waras sehingga selesai akad. Katakanlah salah seorangnya tu ada penyakit sesekali datang tak betul, ya. Tak boleh, masa dia tak betul tu tak sah. Jadi dia kena waras sedar tak pingsan daripada mula akad sampai
selesai. Boleh faham kan? Kalau gilanya datang sesekali, pengantin lelaki tak sempat jawab, juru nikah wali tu ataupun pengantin tu sendiri pengsan ataupun mari tak betul dia tu tak sah lah. Sebab wali dan pengantin lelaki mesti waras sehingga selesai akad. Jadi kalau ada penyakit sesekali itu kena tunggu sehingga dia betul-betul sedar, sihat. Tidak musim dia datang penyakit tu. Ada orang bulan mengambang mulalah penyakit tu datang. Janganlah, elakkanlah. Okey, yang kelima, sirah menunjukkan akad berlaku ketika itu juga. Maksudnya janganlah kata saya nikahkan engkau sekiranya datang musim haji atau bulan Ramadan, tak boleh, tak sah. Akad tu masa itulah, ya, bila dilafazkan akad dan terima, dilafazkan ijab dan dikabulkan, maka terus kata orang berlangsungnya akad nikah. Lucu jugalah kalau buat syarat, sekiranya datang bulan Ramadan nanti aku nikah, tak sah akad tu. Macam jual beli bersyarat lah. Perempuan pun pernah belajar kan jual beli bersyarat macam mana. Saya jual barang ni sehingga bulan 3 saya ada duit, saya akan ambil balik. Tak sah, tak boleh. Kena jual. Yang kelima, yang keenam, sirah mestilah mutlak. Maknanya lafaz tu umum, bukan kata saya nikahkan engkau untuk 3 bulan sahaja, tak boleh. Dia mutlak umum, mencakup sampai ke, kata orang, sampai bila-bila lah sekiranya ditakdirkan perceraian. Itu takdir Allah, tak boleh berjanji masa akad tu, buat syarat pula. Saya nikahkan engkau ni untuk setahun sahaja, tak sah. Puan boleh fahamlah apa yang dimaksudkan. Puan-puan sekalian telah fahamlah apa yang dimaksudkan dengan sirah, lafaz ijab dan qabul tadi. Dan sekarang kita akan mengenali rukun yang kedua dalam akad nikah ni, dalam perkahwinan ni. Rukun yang kedua adalah bakal isteri, perempuan tu, perempuan yang nak kahwin tu. Syarat pertama, dia tidak mempunyai halangan berkahwin yang kita belajar minggu lepas, iaitu dalam bab perempuan yang haram dikahwini sebelum ini kan. Jadi tak bolehlah kalau dia tu janda katakan, masih dalam iddah katakan, tak boleh, ada halangan, kena selesaikan dulu iddah. Bila tak ada halangan tu bolehlah dia berkahwin baru. Okey. Yang kedua, perempuan ni mesti ditentukan. Maknanya wali kata, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, siapa nama? Kena sebut ya. Jangan kata aku kahwinkan engkau, aku nikahkan engkau dengan salah seorang daripada anak perempuanku. Tak tentu. Yang mana satu, yang sulung ke, yang tengah ke, yang bungsu ke, sebut namanya. Okey. Yang ketiga, syarat kepada bakal pengantin perempuan ni tidak dalam ihram, sama ada ihram haji ataupun umrah. Kalau dia dalam ihram, tak bolehlah akad nikah, selesaikan dulu, tahallul dulu ya. Itu syarat kepada pengantin perempuan. Rukun ketiga adalah bakal suami, maknanya pengantin lelaki tu. Pengantin lelaki, apa syarat dia? Pertama, dia bukan mahram kepada bakal isterinya. Dia bukan abang, bukan anak buah, bukan adik, bukan adik lelakinya. Yang kedua, lelaki tertentu. Tak bolehlah saya nikahkan anak saya ni dengan salah seorang daripada yang hadir dalam dewan, tak boleh. Ataupun salah seorang daripada yang di depan saya ni contohnya, mesti sebut namanya Yusuf bin apa, sebab tu selalu juru nikah Yusuf bin Muhammad
Ya, saya. Maknanya pengantin lelaki tu menjawab dulu. Perkenalkan diri dia. Okey, yang ketiga, pengantin lelaki juga tidak dalam ihram haji ataupun umrah. Tak boleh menikah masa dalam ihram. Selesaikan dulu, tahallulkan dulu. Itu bakal isteri dan bakal suami. Pengantin perempuan dan pengantin lelaki. Rukun keempat ialah wali. Syarat wali lelaki Islam adil. Perempuan fahamkan apa maksud adil tadi? Beriman, tidak fasik, baligh, berakal, cerdik lah maksudnya. Tidak mempunyai kecacatan pandangan, boleh melihat. Dan dia pula bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safih, maknanya dia tidak bodoh, dia tahu guna duit, dia tahu belanja duit. Dan dia juga bukan yang berihram. Dan wali itu bukan dalam ihram macam pengantin lelaki atau pengantin perempuan tadi. Okey, kedudukan wali menurut susunan. Yang pertama, wali adalah bapa. Yang kedua, ayah kepada bapa, itu datuk. Yang ketiga, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Yang keempat, adik-beradik sebapa. Yang kelima, anak saudara. Maksudnya anak kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Anak saudara, anak kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Yang keenam, anak saudara juga, tetapi anak kepada adik-beradik lelaki sebapa. Kemudian anak saudara, anak kepada adik-beradik lelaki sebapa. Yang ketujuh, bapa saudara seibu sebapa. Adik-beradik lelaki kepada bapa yang seibu sebapa. Adik-beradik bapa Yang ke-8, bapa saudara sebapa. Adik-beradik lelaki kepada bapa yang sebapa. Yang seibu tak. Seibu tak boleh, sebapa. Yang ke-9, sepupu. Anak lelaki kepada bapa saudara yang seibu sebapa. Yang ke-10, sepupu. Anak lelaki kepada bapa saudara yang sebapa. Perempuan boleh rujuk dengan kitab lah kalau tak apa kata keliru. Kalau rasa keliru boleh rujuk dengan kitab kita tu. Okey, jika kesemua wali di atas tidak ada, maka wali adalah wali sultan, wali hakim. Yang kita sebut wali hakim tu. Mana semua tu tak ada, wali hakim lah yang akan mengakad nikah. Ibu-ibu dan puan-puan sekalian, wali terbahagi kepada dua, wali mujbir dan wali tidak mujbir, wali ikhtiar ataupun wali biasa. Wali mujbir hanya terhad kepada bapa dan datuk, bapa kepada bapa sahaja. Wali mujbir berlaku hanya kepada perkahwinan anak dara sahaja, sama ada ia masih kecil atau sudah besar, berakal atau tidak. Oleh itu, seseorang bapa atau datuk dibenarkan mengahwinkan anak perempuannya walaupun tanpa kebenaran dan keredaan anak perempuan tersebut, kerana bapa lebih mengetahui kebaikan untuk anaknya. Oleh kerana kasih sayang yang mendalam seorang bapa kepada anaknya, ia hanya akan memilih suami yang baik sahaja untuk anak perempuannya. Walau macam mana pun, ada 3 syarat wajib wali mujbir ini. Yang pertama, tidak ada permusuhan ketara di antara wali dengan anak perempuan tersebut. Yang kedua, perkahwinan itu hendaklah sekufu, sepadan, selayak. Dan yang ketiga, bakal suami mampu menyegerakan bayaran mas kahwin. Itu bagi wali mujbir. Wali yang tidak mujbir pula,
ataupun wali ikhtiar, wali biasa ni, selain daripada bapa. Mereka ialah selain daripada bapa dan datuk yang telah kita sebutkan tadi. Wali tidak mujbir berlaku ketika mengahwinkan perempuan yang sudah janda. Tidak sah bagi mana-mana wali walaupun bapa untuk mengahwinkan perempuan janda melainkan dengan kebenaran dan keredaannya. Janda ialah perempuan yang hilang darahnya dengan sebab persetubuhan yang halal atau haram, bukan disebabkan sakit atau terjatuh dan sebagainya. Apa hikmat mendapatkan persetujuan janda? Hikmat wali hendaklah mendapatkan persetujuan janda terlebih dahulu dan tidak mengahwinkan tanpa kebenarannya ialah kerana perempuan itu mengetahui maksud perkahwinan. Wali tidak boleh memaksanya kerana pengalamannya dalam perkahwinan menyebabkan dia tidak malu untuk berterus terang. Ini berbeza dengan anak dara kerana dia malu untuk berterus terang. Kerana pengalamannya dalam rumah tangga, maka dialah yang akan buat keputusan janda tersebut. Ya. Puan-puan sekalian, rukun nikah yang kelima ialah 2 orang saksi. 2 orang saksi dalam akad nikah ni ada syarat-syarat yang ditetapkan atas mereka. Yang pertama, Islam. Saksi itu mestilah beragama Islam. Tak sah akad nikah sekiranya mengambil saksi orang yang bukan Islam. Yang kedua, saksi itu lelaki. 2 orang lelaki. Tidak boleh seorang lelaki dengan 2 orang perempuan, tak boleh. Dan tak sah akadnya. Dan syarat yang ketiga, berakal dan baligh. Maka saksi itu mestilah orang yang berakal, tidak gila dan juga bukan kanak-kanak. Kemudian syarat keempat, saksi juga hendaklah orang yang adil. Adil, perempuan dah faham dah maksud adil itu. Orang yang tidak fasik, ya. Kalaulah kefasikan itu tidak nyata secara sembunyi, itu kita tak mengetahuinya. Tetapi sekiranya jelas kefasikannya, maka tak sah akad itu sekiranya ia menjadi saksi. Dan syarat yang keempat dan kelima ialah mendengar dan melihat. Saksi itu boleh mendengar dan boleh melihat. Tak bolehlah saksi yang tuli dan ataupun buta. Ya. Mari kita memahami masalah-masalah berikut. Pertama, mengahwinkan janda yang masih kecil. Sekiranya janda itu belum balik, maka walinya, bapa ataupun bapa kepada bapa, tidak boleh mengahwinkannya sehingga dia balik. Yang kedua, sekiranya wali itu enggan, maksudnya wali ada perempuan ingin berkahwin dengan seorang lelaki yang tak sekufu, yang setaraf dengannya, tetapi walinya enggan mengahwinkannya, maka ketika itu perkahwinan itu boleh dilakukan oleh wali sultan. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah, Sultan waliyu man la waliyalah. Sultan menjadi wali bagi sesiapa yang tidak mempunyai wali. Berikutnya pula, sekiranya wali ada tapi berada jauh daripada tempat perempuan itu, 2 marhalah yang boleh jamak ke satu, maka ketika itu wali sultan juga mengahwinkannya. Tapi sekiranya wali itu ada di tempat itu tetapi tak datang, dia wajib datang, dia tak datang, bolehlah dia wakil kepada orang lain yang untuk mengahwinkan. Siapa yang boleh mewakilkan perkahwinan? Yang boleh mewakilkan perkahwinan seorang perempuan itu hanya wali mujbir. Wali tidak mujbir tidak boleh. Mesti dengan keizinan perempuan.
Okey. Dan sekali masalah yang dihadapi oleh kita adalah sekiranya seorang wanita itu pun mengambil kahwin, dia mempunyai abang dan adik. Dua orang wali ini, abang dan adik ini akan menjadi wali dia. Maka pilihlah yang mana yang lebih warak, yang lebih faham seluk-beluk agama. Sekiranya sama tarafnya, sama warak, maka pilihlah yang mana yang lebih tua. Yang lebih tua ya. Yang lebih tua itu menjadi wali. Dan berikutnya adalah sekiranya suami isteri memeluk Islam serentak, maka perkahwinan mereka sebelum Islam itu diteruskan, sah, diakui. Tapi sekiranya salah seorang saja masuk Islam, maka mereka hendaklah dipisahkan syahadat. Tetapi sekiranya salah seorang masuk Islam dan seorang lagi masuk dalam tempoh iddah isteri itu, maka perkahwinan mereka juga boleh diteruskan, tak perlu mengadakan akad nikah yang baru. Kemudian isteri masuk dahulu, suami belum masuk, kemudian suami masuk Islam dalam tempoh iddah, perkahwinan mereka diteruskan. Dan sekiranya ataupun suami masuk dulu Islam, kemudian isteri masuk dalam tempoh iddah tu, maka perkahwinan mereka juga diteruskan, tak perlu mengadakan akad yang baru. Rasanya setakat inilah dulu untuk hari ini perempuan. Sampai kita berjumpa lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq.